Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah Pani Dr. Mahmud Zuhdi, Dr. Kamil dan sidang hadirin, sidang penonton pada petang ni, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kita berjumpa dalam satu wacana yang kita bincang berkenaan dengan satu tajuk yang kami dah bincang cadangkan, iaitu berkenaan dengan maqasid syariah, membumikan maqasid syariah. Seperti biasalah dalam Facebook Datuk Mahmud Zuhdi dan bersama dengan Dr. Kamil, kita akan berbincang secara sembang santai. Lepas tu mungkin ada soalan-soalan daripada hadirin, daripada penonton. Boleh lontar dekat bahagian bawah komen tu. Dan Ana akan bacalah soalan-soalan tu dan Ana akan tujulah kepada dua tokoh besar kita lah, insyaAllah. Okey, Ana rasa permulaan ni mungkin kita terus kepada perbincangan kita. Mungkin Ana pergi kepada siapa dulu ni? Nak pergi Dr. Kamil dulu ke Dr. Mahmud Zuhdi dulu? Bagi Datuk. Bagi Datuk dulu, Datuk. Bagi Abel buat adik tak? Okey lah, supaya. Mungkin kita pergi pada definisi dulu kali, Datuk. Apa dia maqasid syariah ni? Ramai orang dok ni. Maqasid syariah. Tapi apa dia nak terima tak tahu. Apa dia tu? Sila Datuk. Dia ramai orang boleh sebut tapi tak ramai orang boleh royak. Itu dalam bahasa kita lah. Dalam bahasa Pasir Mas ni. Maknanya maqasid syariah ni, kita melihat sesuatu dari kacamata objektif, bukan dari kacamata bentuk lahir atau benda teknikal ke ataupun apa semua sekali. Jadi kalau katakanlah ada satu perkara di hadapan kita itu, jadi kita nak nilai perkara itu, nak tengok dari perspektif mana, sebagai rupa bentuk dia ke ataupun sebagai tujuan dia. Misalnya kita ambil hadis lah. Sebab ini orang yang kata kita ambil hadis, hadis apa hadis apa? Kaisar labuh. Isbat. Kaisar labuh. Kaisar labuh. Kaisar pakai kain labuh, Ya. Kain labuh ni mahu orang ni, tak apalah. Jadi pakai kain labuh maknanya bukan kerana labuhnya kain tu, tetapi kerana dia menunjukkan kemewahan. Itu maqasid dia. Orang pakai kain labuh menunjukkan kemewahan. Maka kalau siapa-siapa pakai kain labuh tak berapa molek. Tetapi kalau kain labuh tu tidak menunjukkan kemewahan macam sekarang ni, maka itu tidak ada masalah lah. Sebab tu kalau kita bersikap ni, kita pakai sikap setara mana, bukan hanya kita ke, jubah kita ke, tapi kalau kita tetap mewah, maka tu bertentanganlah dari segi maqasidinya. Tapi dari segi orang yang syakli, orang yang berfikiran secara apa tu, orang panggil apa tu, bentuk, rupa bentuk. Bila Nabi kata kena bersikat sikit kain tu, jangan labuh. Kena bersikat. Sama ada sikat tu melambangkan kemewahan atau tidak. Ini lagi ni sensitif ni. Sensitif laginya Taman Nabi. Taman Nabi. Ustaz Wanji dah pergi beli Taman Nabi ke? Ajwa. Ajwah tu ajwah belakang. Gitu. Jadi ajwah ni tamar yang sudah kering. Itu maknanya ajwah. Dia ada rutop dia apa semua sekali, tapi ajwah Taman Nabi ni. Jadi pakat beli Taman Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi makan. Okey. Cukup sekat tu. Itu pemikiran berasaskan syakli. Tidak maqasidi. Jadi bila makan Taman Nabi, klik makan nasi minyak mewah. Itu tak kena. Dari segi maqasidi dia kata, maksud makan Taman Nabi itu ialah makan tamar grade yang rendah.
jangan makan tamar grade tinggi. Maka siapa dia, kalau kita nak ambil fadilat Nabi makan tamar Nabi itu, maka balik rumah dia kena makan beras hancur. Tak boleh makan beras hak tinggi-tinggi kamu tu. Itu tidak bertentangan dengan maksud maqasid syariah makan tamar Nabi. Dia tamar. Tapi tamar lah ni, kadang tamar Nabi tu mahal sekali. Saya pergi ke Mekah tahun 70. Ini ustaz saya ni tua sangat dah ni. Tahun 70 tu tak ada lagi taman Nabi. Dia panggil Agwah ke apa tahu hak tu. Hak paling murah sekali. Tapi murah sekali. Paling murah sekali. Enggak dia hak taman Rodik dia panggil. Taman yang tidak berkualiti sekali. Manis pun tidak, lembut pun tidak, keras tawar lagi. Jadi lah ni 100 kilo. 100 kilo dah. 100 kilo dah ni. Lah ni. Ajwah. Sekarang ni 100 kilo. Dulu murah benar lah. Ambil saja. Tak ada apa. Tak ada masalah. Tapi bila orang Arab tahu semangat orang Melayu ni cintakan Nabi, maka dia promote menjadi orang bisnes lah. Nabi tambah bisnes. Tapi orang marah lah kat saya bila saya sebut macam tu. Tapi saya nak ayat, inilah maksud melihat sesuatu secara maqasidi. Kalau tak suka maqasidi, ambil syakli. Pergilah beli taman Nabi sebanyak mana pun. Mana pun. Okey. Alhamdulillah. Doktor dah bagi gambaran sikit pengenalan tentang maqasid syariah. Mungkin Doktor Kamil boleh bagi tahu segi sejarah lagu mana, Doktor? Mestilah, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau ada orang nak belajar maqasid syariah ni, dia kena ada ilmu lain dulu. Tak boleh pergi terjun maqasid terus. Jadi mengau lah kata. Dia kena tahu Quran. Dia kena tahu hadis. Dia kena tahu usul fiqh. Baru dia pergi bicara maqasid. Sebab maqasid ni zaman dulu tak ada. Istilah maqasid ni. Dia mula dibicarakan secara istilahnya. Untuk istilah lain dibicarakan oleh Imam Juwaini. Imam Juwaini ni tok guru kepada Imam Ghazali. Lepas tu Imam Ghazali comel sikit. Tiba Daruriyatul Khamsah tu. Hifzul din, hifzul nafs, hifzul akli, jaga harta, jaga nasab. Kemudian dunia Islam lepas tu dia jumuk lepas jumuk terlama tu mari Al-Iz Ibn Abdul Salam kembalikan lagi. Bila kembalikan lagi, lepas tu mari Syatibi. Mari Syatibi tu baru lengkap. Lengkap lah gambaran bagi maqasid syariah. Tapi ini semuanya dalam bentuk klasik. Kalau orang nak baca tak faham. Yang kemudian sikit ialah Syekh Taha Ibn Ashur. Syekh Taha Ibn Ashur tu, dia juga masih klasik. Tetapi yang memodelkan ialah Adal Al-Fasi. Adal Al-Fasi ni sebab dia orang politik. Orang Islah Ijtimai. Jadi perbincangan dia lebih kepada perbincangan sosial dan politik. Datang kemudian ni Rai Sunni lah, siapa lagi lah. Jadi sebab itu saya rasa ilmu ni mulanya dia berbentuk teori maqasid. Tapi sekarang dia berkembang jadi ilmu maqasid syariah. Jadi kita ada dua sudut lah. Pertama, orang awam nak faham secara kasar sudahlah. Cara kita bicara ni. Tapi ada orang yang kita sebut sebagai spesialis. Takhusus akal lebih dari maqasid ni. Dia kena jelo-jelo, kena urutan. Baca betul-betul biar faham lah. Apa yang buat Juwaini, Imam Ghazali, kemudian mari Syatibi, mari dari Abdul Salam, dan berikutnya barulah boleh jadi pakar. Jadi pakar ni orang macam Ustaz Mukhtar pakar lah bidang ni.
Kita ni juak-juak lah. Juak-juak. Cakap orang awal lah saya nya. Ada, Datuk Mu. Lagu mana Ya. orang nak kata maqasid ni orang selalu kait dengan liberal. Lagu mana tu? Dia kalau kita cakap tentang maqasid tidak semestinya liberal. Jadi liberalisme ni dengan siapa pun berlaku, tapi agak objektif. Orang panggil melihat secara objektif. Kita nak kata liberal ke konservatif ke, itu atas penilaian kita lah. Tapi dia tidak konservatif. Jadi tidak semesti tidak konservatif itu liberal. Tidak mesti tidak putih itu hitam. Ada kelabu, ada kelabu teh anyi, ada macam-macam lagi. Betul. Macam-macam. Jadi satu perangai yang tidak bagus apabila kita orang Islam ni suka logo antara satu sama lain. Awak liberal, awak konservatif, awak reaksioner, awak begini. Itu Islam ni satu. Islam ni satu. Kemudian Tuhan bagi pemikiran. Jadi mentafsirkan Islam yang satu itu daripada Quran Sunnah adalah kepelbagaian sedikit style berfikir. Bila style berfikir berbeza, melahirkan natijah yang berbeza. Betul. Kalau benda tu berlaku di zaman Nabi Muhammad, maka Nabi kata ashabi kan nujum. Para sahabat saya tu seperti bintang-bintang, berpandu dengan tafsiran siapa pun kena, sebab ini semuanya tafsiran yang diterima oleh Islam. Islam menerima akal sebagai satu cara mentafsirkan Quran Sunnah dengan berpandukan kepada usul fiqh dan maqasid tadi. Jadi tak boleh kena logo-logo. Jadi bila sampai kepada zaman ulama pula, ulama kata ulama tu kan nujum pula. Mana itu tafsiran daripada ulama kan? Maka maknanya kita ikutlah. Kalau kita rasa nak makan gula singa, makan gula singa. Nak makan ayam pucik, makan ayam pucik. Tapi dia kata ayam pucik ni, hok makan ayam pucik ni tak betul. Hok makan gula singa tak. Dah variety, dia kata macam-macam. Jadi ini cumanya ada satu lagi nak jaga dia, jangan talfik sudah. Kita kena konsisten. Kalau kita ni orang maqasidi, kena maqasidi betul. Kalau kita ni orang syakli betul. Kemudian janganlah pula kait dengan mazhab. Sebab dalam Syafi'i pun ada maqasidi. Dalam Hanafi pun ada maqasidi. Dalam semua mazhab pun ada style. Dia bukan method, style. Jadi ada masalah lah. Faham tak? Ya. Dr. Kamil, dia masalah besar lah ni. Kita pergi kalau pergi negara-negara orang Islam ni, kadang-kadang capaian terhadap maqasid tu kalau nak compare, nak bandingkan dengan negara barat, jauh baik negara barat. Kan? Contoh macam kita pergi ke Jepun dalam soal kebersihan. Kan? Dia boleh bersih pada tempat kita. Kadang-kadang orang boleh royak. Dia jambai orang Jepun tu, nak maya pun tengamuk. Ada orang cakap lagu tu kan. Tapi kalau kita pergi kat masjid tempat kita, ataupun tempat anak belajar dulu Pakistan, Allah tak teramuk nak masuk. Lagu mana nak selesai masalah ni? Adakah menggunakan pendekatan maqasid syariah ni boleh selesai masalah? Mana doktor? Silakan. Saya ada terbaca lah. Dia kata wahyu ni ada dua. Satu wahyu daripada langit. Daripada Quran hadis tu wahyu langit lah. Jadi kalau kita ikut wahyu langit, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman. Itu segi ilmunya. Tapi kita tak buat, tak ada lah maqasid dia tadi. Dia jadi omong-omong kosong lah. Tapi ada satu lagi, dia kata wahyu fitrah salimah. Jadi fitrah salimah ni tajribah manusia, pengalaman umat manusia dari berbagai bangsa, tak kira agama lah. Jadi sebab itulah bila kebersihan ni satu tajribah bagi manusia, bagi orang Jepun, orang Korea, orang putih, orang Amerika. Benda ni molek. Jadi dia praktik, dia budaya kena masyarakat dia. Maka sebab tu dia lebih elok daripada kita. Jadi kita ada ilmu wahyu tapi kita tak amal.
Mereka tak ada ilmu wahyu tapi mereka menggunakan fitrah salimah tadi menyebabkan mereka amal apa-apa wahyu daripada pengalaman manusia tadi. Iaitu turun ilham kepada semua manusia. Sebab tu daripada benda yang kecil sampai ke benda besar lah. Sebab tu kita tengok orang bukan Islam pun ada buat rekod macam-macam. Kapal terbang bukan Islam buat. Kapal laut mungkin dulu orang Islam yang buat, orang Melayu daripada dulu dengan ilmu pelajaran dia. Kemudian dikembangkan oleh orang barat jadi hebat. Kita akhirnya duduk dalam perahu kecil, perahu kolek rumah kita ya. Begitu dengan perkara lain. Jadi sekarang ni orang Islam yang menghadapi masalah jauh sangat ilmu yang ideal tu dengan amalan dia yang zaman runtuh. Jadi bila zaman runtuh ni semuanya negatif. Saya nak ambil satu contoh. Zaman runtuh orang Islam, satu contoh. Siapa wali Allah? Wali Allah bahasa Melayu, kekasih Allah lah. Kekasih Allah ni boleh jadi raja, boleh jadi istana, boleh jadi orang kampung, boleh jadi tok pakir, boleh jadi siapa-siapa sajalah. Tapi ketika Islam runtuh, wali tu diberi kepada yang lemah-lemah, yang negatif. Yang cakap untuk dengar, yang jalan bokok, yang pakai teropah. Kalau pakai naik ketai, kalau naik SD, kalau nampak mewah, bukan wali dah. Dia wali Allah tu orang yang dikasih oleh Allah. Dia mungkin menteri, dia mungkin menteri besar. Asalkan dia berjalan dengan adil, maka wali lah dia. Sebab tu kata orang kita dulu, kan dia kata 40 orang tu adalah seorang wali. Jadi wali tu ada bila-bila masa saja. Kita cari untuk wali, cari hak janggut ada 3 ekar, 3 star. Ni pakai kait payuk rabak, pakai musika buruk. Itu wali pada zaman kita jatuh. Pada zaman tamadun Islam rendah. Tapi zaman Islam tamadun tinggi dulu, wali ni orang hebat. Nabi tu rambut pun comel, minyak atar pun sedap bau. Jalan pun kacak, bawa sikat rambut, itu wali. Nabi pun macam tu. Kita wali, kita sekarang ni wali bang hapak. Jadi, ini benda yang banyak kita kena bincang masyarakat kita ni. Antara idealisme Islam dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Wallah. Dia masalah, Dr. Kamil dululah. Dr. Kamil lagi. Dia masalah ni, kalau kita tengok, macam zaman Islam dahulu, pada era Abbasiyah, macam mana Islam kembang dengan hebat tu kan. Sampai orang mengagumi Islam. Contoh macam Baitul Hikmah, lepas tu berlaku penafsiran terhadap buku-buku Yunan pada ketika itu kan. Akhir sekali Islam tu dikagumi, maka datanglah orang nama Ibn Sina. Hari ni dok, apa tadi lagu tu doktor? Ana pergi Dr. Kamil dulu. Dia tamadun yang macam ni. Orang kata zaman keemasan tu zaman Harun al-Rashid. Zaman keemasan tamadun. Sebenarnya zaman paling emas ni adalah zaman Nabi, zaman sahabat. Sebab dia menanam benih tu. Jadi zaman apa ni? Zaman Harun al-Rashid tu, hasil buah daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in tu begitu rimbun. Sebab tu bila kita petik buah tu, lepas buah tu gugur, mari zaman Abbasiyah dan sebagainya, pokok tu dah jadi tua sikit. Lepas tu zaman terutama abad 9, 10, 11, 12, 13 ni, zaman jumuk. Zaman jumuk tu tubik buah dekar-dekar dah. Pokok pun dah tak ada daun dah hapus semua sekali. Bila mari kita kata abad 19, 20 ni baru segar balik. Macam tadi dah. Konsep Syatibi kita tadi kan. Bila kitab Syatibi ni dijumpai oleh Muhammad Abduh. Maka dia mengajar kitab tu. Dan di Morocco pun dia ajar di masjid di Universiti Zaitunah. Jadi sekarang ni baru dia disambut balik dan menjadi satu ilmu baru. Jadi maknanya bergantung kepada kreativiti dan adanya ulama-ulama yang dapat beri pencerahan kepada masyarakat. Maka kita tengok ilmu yang tersebut maqasidi ni atau ilmu maqasid syariah ni barulah berkembang dalam masyarakat kita. Jadi maknanya Islam tu sentiasa maju, dinamik, tak statik dan sebagainya. Jadi orang kita ni dalam bab agama ni terlalu takut. Nak jamuh takut, akhir buku tak atas para, tak atas almari. Akhir baca sekali setahun. Baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Baca Yasin pun tak faham. Jadi baca surat cinta yang tak faham. Jadi baca orang kakak tua lah. Kita dengan Quran ni Tuhan kata,
am ala qulubin aqfalha. Baca tapi hati tu terkunci. Baik terkunci tak? Ada mata tak nampak, ada telinga tak dengar, ada otak tak fikir. Akhirnya Yasin tu untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Contoh. Contoh tak? Pak Doktor, sekarang ni masalah besar ni Dr. Mahmud Zudi. Kita ni berhebat loh ni, orang Islam ni. Berhebat loh buat khilafiyah, Salafi, Wahabi, Asy'ariyah, kalau fiqh agak Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dia polemik ni tidak baru juga, dulu pun balas juga. Jadi agak-agak dengan pendekatan maqasid boleh sesat tak masalah gini ni. Dia mula-mula saya nak sambung tadi lagi. Sikit sila-sila dulu. Lepas tu nak pergi ke sini. Ustaz Wanji penuh tanah pisang ke? Adalah masa budak-budak dulu. Ada. Ikut ayah. Dia bila pisang tu, mula-mula tanah dia naik berkemai, buah dia hebat berkemai dah. Itu zaman keagungannya. Ya. Lepas tu, lama tak lama, bila kita tak ceria dia lagu. Maknanya cara ceria pisang tu, hak tua-tua tu kita tebal. Dah. Bui peluang ke hak muda-muda naik. Ya. Jadi kalau kat tiga tanda tubik tu, hak tua-tua tu duduk coking situ lagi, tak tebal-tebal, dekat lah hak tanda yang kepak tu. Ya. Kita kawan kampung belakang dia tiga orang ni, kita tahu dah. Jadi sekarang ulu pula tu. Ulu pula. Bukan kat kampung, ulu pula. Bukan ulu lagi pasal mah tu. Abang tu ubah. Tu ubah dia ulu lah. Maknanya zaman keagungan Islam tu ibarat pisang hak baru tanah. Zaman Nabi tu tanah baru nak buah lah. Bila tanah tu pisang tu, bila molek tu, sepatutnya bila dia tidak, kalau dia duduk situ lagi, dia tahan setahun tu kau. Tak boleh lah. Waktu yang main dulu, hak tu dia tebal makan kelembu. Jadi hak baru dia naik, barulah buah tu molek. Jadi tu dia panggil tajdid. Itu pembaharuan tu. Jadi pembaharuan itu kena ada satu cara dia. Maka bukan artinya kita nak buat habis orang tua apa saya. Tidak. Tajdid tu bukan tajdid orang, tajdid fikri. Pemikiran. Memperbaharukan pemikiran. Dalam pemikiran kita tu, dia jangan ada saki baki zaman lama. Dan kita kena tajdid, ambil Quran, ambil sunnah, baca berasaskan macam Dr. Kamil tadi lah. Ada wahyu yang munazzal daripada langit, ada wahyu dalam bentuk alam sekitar, alam semesta. Jadi wahyu alam dengan wahyu yang Quran Sunnah, kita campur dua tu, maka kita faham wahyu Quran Sunnah ni dalam realiti dan ekosistem yang ada. Itu yang tajdid tu. Jadi oleh kerana tu, kerana tak ada tajdid tu lah, maka kita berkelahi. Tak ada benda baru kan? Dah ada benda baru, kita kelahi lah. Orang ni gongol ni, orang ni gongol ni, orang ni. Tak ada benda baru. Jadi oleh kerana tu, bila tajdid ni, kita lahirkan anak-anak pokok pisang yang baru. Jadi kalau tak ada anak pisang baru, kat mu duk kutih, aku duk kutih, mu ni tua, aku ni tua, mu buruk, aku buruk, ada. Sebab kita membaca pemikiran lama yang tidak ditajdidkan. Jadi dengan cara tu kita boleh cadanglah untuk memulakan penyelesaian sama-sama kita yang duduk belah kelahi, sama-sama ulama, sama pendakwah, sama ustaz ni. Cuba kita ambil sikit semangat maqasid tu. Ambil semangat maqasid itu, kita cuba bincang apakah maksud Islam ni turun dengan sunnah dua tu sebagai kunci. Kita kata as-sawabit, benda yang tak tidak berubah. Kemudian ada satu unsur lagi yang Dr. Kamil kata tadi, alam sekitar tu al-mutaghayyirat. Itu unsur-unsur yang berubah. Jadi macam gini. Ustaz Wanji pun kenal lembu dah. Lebih pada kenal. Lembu ni dia ada pelunggur kan? Tak, dia ada pelunggur. Okey, betul. Betul. Pelunggur itulah Quran Sunnah. Apa dah? Pelunggur itu Quran Sunnah. Kemudian ada tali. Tali itu mereka.
Tali tu pekoh. Mana pelunggu duduk situ, pelunggu lah kontrol lembu ni boleh pergi sejauh mana. Tu dikontrol pekoh oleh tu. Okey. Quran Sunnah kontrol situ dah. Tapi kita kata jangan kata ada pelunggu kat tamak tidur lembu tu. Tamak pelunggu tu. Macam mana nak makan guna lembu ni? Betul. Jadi kita mana sekarang ni kita kena ukur tali untuk zaman ini. Pada kita luar ke spek, kemudian pupuk kita segar ke tak segar. Ada kita kena ukur barulah kita ada tajdid seumpama. Nak kata tak? Lepas tu kawasan hak tamat hari ni, jangan kita tamat esok sebab dia berok dah marin. Ada masa yang sesuai. Depan dah pula baru tamat situ dah tarik lembu tu dah jadi baja dah apa baru dah makan balik. Itu kita kata tajdid. Dalam istilah saya, menghilangkan debu-debu zaman. Tercuci. Menghilangkan debu-debu zaman. Sedap ayat tu. Apa mesti sedap. Jadi kita minta lah ustaz-ustaz kita duduk bala. Bala buat apa? Nak. Lah ni luas. Jadi, orang ni ambil sudut dia, orang ni ambil sudut dia, orang ni ambil sudut dia. Nah. Kadang-kadang kita tengok bukit duk jauh tu. Bukit. Hijau ke biru? Bukit mana tu lah. Bukit mana? Jauh biru lah. Biru jauh. Pasal Ustaz Wanji duduk di bukit mana? Tepi bukit tu. Nampak hijau dah. Tapi bagi orang duduk di bukit Mak Lipah tu, nampak biru bukit mana tu. Itu dimensi. Jadi kita kena iktiraf. Bukit ni hijau ke biru? Hijau. Tahu dah. Okey, betul lah. Kita duduk dekat. Macam tu lah. Langit ni mana biru tapi pasal duduk jauh, nampak biru. Jejak angin. Agak-agak orang kita boleh faham lah. Jejak angin royak. Cara royak tu kena tulai putih ni berasa. Gitu. Ni ada orang tanya ni. Azwan Muhammad tu ada tanya soalan. Apakah pandangan ilmuwan berkaitan claiming maqasid syariah di negara kita? Bermacam penunggang-penunggang agama telah memberikan pandangan negatif kepada Islam itu sendiri. Dr. Kamil boleh jawab? Dia kata orang negara kita ni, orang dalam tempat kita ni ramai sangat duk claim maqasid syariah. Ni pun maqasid syariah. Jadi orang boleh main gitu lah dengan agama ni. Lagu mana doktor? Saya tak panggil penunggang lah, penunggang yang motosikal, penunggang basikal. Sekarang ni saya nak istilahkan dengan ramai orang hijack istilah ni. Pada istilah wasatiyah, pada istilah hadari, istilah maqasid syariah ni, masing-masing tafsir mengikut apa yang dia faham. Jadi kita kena balik rujuk kepada ilmu yang benar. Dia pergi kepada ulama yang muktabar, yang ada skill, yang ada kemahiran. Jadi banyak macam TV-TV kita lah. Ada satu isu dia kita tanya tepi jalan dia macam mana. Jadi sekarang ni tak tahu gapo dia cara tepi jalan dia lah. Jadi kita kena kita tanya pakar. As'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamu. Tanya pakar bidang dalam bab ni. Jadi dalam bab ulama ni, masalah agama ni semua orang mengaku dia ni bidang dia belaka. Itu masalah. Tapi kita kena ada makna bab agama ni. Ada orang yang faham secara umum, orang biasa. Tapi ada yang benda-benda yang detail tu, kita nak kena tanya pakar bidang. Dan pakar bidang sebenarnya tak ramai di Malaysia ni. Pakar hadis tak ramai, pakar tafsir tak ramai, pakar fiqh tak ramai, pakar usul fiqh tak ramai. Adanya, tukar hafal Quran, tukar hafal hadis, tukar hafal kitab fiqh, itu bukan mesti pakar. Itu macam tape recorder je. Jadi benda-benda ni lah, benda kita faham ni. Saya bimbang, bila kita sentuh bab-bab ni, orang marah. Macam tak je lah. Sekarang ni, kecenderungan orang nak hantar anak ke sekolah Quran, saya katalah. Tapi kalau sekat hafal saja, mana saja. Sama juga macam hantar pondok pun, kalau setakat nak hafal kitab macam zaman dulu, tak jadi juga. Jadi, kita balik kepada keadaan semasa, keperluan semasa, bahasa semasa, budaya semasa, kemahiran semasa, barulah agama tu ya'lu wala yu'la. Agama tu tinggi, dia tak ada yang lebih tinggi pada dia. Tapi kalau kita jeruk
jeruk agama tu lah botol. Jadi air jadi masing. Dan air tu tak ada tajik, dia tak bergerak. Air bila tak bergerak, dia bau busuk. Bau hanyir. Tak boleh guna sebab tu air sungai tu Tuhan buat. Berlari. Biar mengalir sama. Jadi agama tu sebenarnya kepahaman dia mengalir macam sungai tu lah. Kena jaga kejernihan dia tu. Jangan jadi macam sungai-sungai kita ni. Lebih pada air teh air teh kopi, macam teh susu tu. Pasal tak jaga. Kita pergi tak ada makosid dah. Pasal kita nak kepada balak, kita nak pergi korek bumi, akhirnya tak ada makosid tu, kita langgar hukum hakim alas kita, akhirnya pakai minum air kotor belaka. Lepas tu ada pula sabotaj. Di Selangor ni ternyata bahawa berlaku sabotaj air sehingga ada putus tiap-tiap minggu pasal sabotaj politik. Ini keterangan-keterangan yang kita dengar daripada kenyataan-kenyataan oleh dan juga kenyataan pihak yang berkuasa. Jadi semua ini lari daripada makosid. Jadi sebab tu dalam debat agama ni, ambil yang pertama lah kata. Makosid agama. Hifzuddin. Jadi nak hidupkan makosid syariah dalam jaga agama ni, pertama kena amal agama tu. Jangan tinggal agama. Jangan pelekehkan Quran, jangan pelekehkan hadis. Kamu ke dakwah agama tu. Ini jalan hukum agama. Barulah ada hifzuddin. Kalau tak ada buat benda tu, maka tak ada lah makosid syariahnya. Pak Dr. Muk. Dr. Muk. Dia learning ni, masalah orang agama ni kadang-kadang orang ustaz A, dia baca Quran hadis juga. Ustaz B baca Quran hadis juga. Tapi jadi dia tak seragam. Jadi ada versi A, ada versi B. Lepas tu kadang-kadang dia bertembur pula. Lagu mana nak sesat masalah begini ni? Gigi kita Ustaz Wagi seragam tak? Gigi. Tak. Gigi tak seragam. Gigi tak seragam. Nah. Kadang-kadang bila mamuh terketik bibir kata. Ya, betul. Terketik bibir, terkacik gigi biasa. Fenomena biasa. Jadi Quran Sunnah tu ibarat matahari. Dia menerangi seluruh pelosok alam. Di mana pun duduk. Kecuali kita pergi halang cahaya dia tu, maka dia tak masuk lah. Okey? Satu. Pemikiran manusia ni tak serupa. Orang berfikir banyak berasaskan kepada dia punya pengalaman sendiri. Orang pengalaman banyak tak serupa dengan orang pengalaman baru. Betul. Kalau fikiran tak serupa, jangan duk salah ke muka aku. Bahasa dia ada. Ada? Kemudian berasaskan kepada ilmu dia. Orang jahil tukir dengan alim langgu. Beza dah. Kemudian kalau buat kesimpulan masing-masing. Saya kapung dulu, ada seorang nama Wok. Saya tanya, gapo kat Wok kita tanam hok boleh duit banyak sekali? Dia kata, tanam ubi je lah. Enggak, saya tak ada kata gapo kat Wok tu. Kau Wok tu dah. Dia tahu dia tanam ubi dapat duit. Dia tak fikir tanam getah ke kelapa sawit. Ni stand Wok. Tapi betul tak betul? Betul lah atas kadar Wok tu. Jangan nak suruh ukur Wok tu dengan orang-orang tokel besar-besar no lah. Jadi kita kena menerima satu pengalaman dia, satu attitude dia. Perangai dia boleh memberi kesan. Sebab tu di kalangan ulama zaman dulu pun sama-sama sahabat Nabi. Katalah nama dia tiga orang ni Abdullah belaka. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar ni dia fikir secara literal tadi. Bila Nabi buat sesuatu, dia buat sesuatu. Lepas tu orang tanya, apa mau buat? Dan Nabi buat macam tu. Salah ke? Betul. Betul juga dia. Ini cara saya fikir. Abdullah bin Abbas. Bila Nabi buat, dia tanya, pasal apa Nabi buat tu? Sebab apa dia berhenti kat apa tu Bir Ali? Apa tak berhenti pak lain? Maknanya orang kata berhenti situ tu
kena ada mana beralih tu miqat lah. Nak pergi ke Madinah ni. Nampak tak? Style masing-masing. Jadi Islam ni ibarat satu pokok yang rimbun. Ada dahan tu banyak julat, ada banyak ranting, ada banyak gapang, hok dahan tunggal, buah durian ni kan. Hok molek sekali orang panggil buah tunggal kan. Duduk di dahan besar tu tak? Tapi sebutin tu lah. Hok banyak buah durian tu buah ranting tu. Bila buah ranting tu isi pun tak sedap, tapi boleh bagi ramai-ramai. Untuk rakyat Satan makan buah ranting, untuk guru makan buah ni. Pakadan, rupanya pakadan kan. Itu kepelbagaian orang menerima sesuatu yang begitu hebat. Sebab bila saya kata Quran dan Sunnah ni macam matahari, ada orang yang suka nak duduk tengah panas ceng matahari. Dia kata aku buat kerja bawah matahari, tak apa. Aku ada peluh molek. Hak tak tahan, aku nak kerja bawah teduh. Hak tak tahan lagi, nak kerja gelap-gelap pun ada sebab mata dia rabun apa semua sekali. Jadi salah nak suruh mata ni pergi duduk bawah matahari panas lak-lak tu. Tak betul, tak adil lah kita. Salihun li kulli zamanin wa makanin. Sesuai untuk semua orang. Yang tak lehnya hak nifak. Macam mana? Hak dia boleh duduk tengah matahari ni. Dia kata aku nak duduk dalam pejabat. Jadi dia pun boleh, tak boleh. Tak sesuai lah. Tak sesuai lah. Hak boleh menulis ni pula malas nak menega apa? Dia duduk menyakul. Itulah kita. Apa baiknya maqasid dia melihat sesuatu tu duduk pada tempatnya yang betul. Macam main bola, posisi wing tak boleh sama striker, dia jaga lah. Dia kena letak orang pada tempat dia. Betul lah tu. Full back nak naik jadi striker kan main. Penuhlah sistem kita lah. Jadi maqasid ni dia nak susun balik biar jadi comel. Melihat atas posisi dan maksud yang asal. Jadi kita jangan cepat prejudis kepada orang kecil masuk maqasid tu. Mungkin dia faham, mungkin tak faham. Kalau dia tak faham, kita fahamkan dia. Jadi kalau kita nak kata cepat dia membonceng. Dia ni balik pada soalan tadi lah. Kata orang guna istilah maqasid ni orang memperkudakan Islam. Tidak semesti. Kadang-kadang kita tak nampak dia ikhlas pada kita. Tapi Tuhan kata guna, jangan kita caci orang. Jangan kita kecil-kecil orang. Mungkin kemungkinan dia tu lebih ikhlas pada kita. Lebih baik pada kita tak? Berhati-hati tu. Ni ada soalan ni. Sayuti. Dia ada soalan dalam komen. Salam Prof. Kenapa masyarakat perlu juga belajar dan memahami maqasid syariah? Apakah objektif memahami maqasid pula? Tak boleh jawab ni. Tak apa. Kita kami nak jawab dia. Dia jawab. Dia tak jawab. Saya jawab. Bagi aku ada. Dia bagi tamu balik. Dia begini. Kita sekarang ini berada pada zaman miskin. Kita kena guna Islam bukan secara mewah zaman orang Abbasiyah. Orang Abbasi dia Islam dia itu sudah kuat, maka dia menggunakan Islam dengan secara mewah. Maka dia tidak lagi berfikir tentang masalah-masalah asas. Tak fikir masalah nak beli beras, masalah nak beli daging, masalah nak beli ayam. Tak fikir tu. Sebab hotu tu senang je. Beras penuh genok, orang kampung katalah. Ayam penuh gebang. Lembu penuh kandang. Tak ada masalah. Dia duk fikir hak kecil-kecil tu. Nak fikir macam mana nak buat rupa, macam mana nak buat apa tu rumah dia tu, nak buat tatah ni apa semua tatah. Dia dah fikir tu. Jadi sekarang ni orang kita kalau fikir guna nak tatah ni ke, mati lapar lah kitanya. Mati lapar. Maknanya orang yang berfikir secara syakli itu ialah orang yang berfikir secara benda-benda yang mewah-mewah. Kita kena mungkin remeh bagi orang macam kita ni. Tapi bagi dia tu mewah. Kita kena letak rumah kita, kerisi kita kena lagu ni. Capur kerisi lagu ni. Capur kita. Kita ni miskin.
Ya. Umat Islam yang miskin. Tak ada masa nak cara syakli, terbentuk, tak ada mana. Asal boleh masuk ke mulut, boleh Boleh makan, jadi. boleh mamuh, boleh hidup, boleh kerja, esok kerja pula, makan pula. Itu sebab tu, yang ini ialah kerja maqasidi. Letak duit pada tempatnya, ada duit yang di supermarket, pergilah market, wet market tu, belilah setakat yang cukup dengan anak kita, fikir sikit anak anak. Ya, ya. Jadi, Betul. maqasidi ini ialah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Betul lah. Tak nampak mewah. Tetapi itulah boleh menyebabkan kita survive. Macam Ustaz Wan kata tadi lah. Orang zaman dulu hebat. Kita ni tak hebat. Dan kalau kita tahu tak hebat, memperhebatkan kita. Ya. Itu Datuk kami, sambung. Ada tambahan? Dia bahaya tak faham maqasidi ni. Satu contoh dari agama saya tengok dia. Al-ghuluwu ad-dini. Orang jadi melampau. Dari agama. Jadi ekstrim dari agama. Ya. Ni berlaku zaman dulu lagi. Zaman Khawarij dulu. Ya. Dia tak faham agama. Hati ikhlas. Tapi siapa dia mengkapi ke orang yang tak serupa pandangan dia. Ya. Kemudian bila mari perhatian kajian Umayyah Habasiyah tu, ada masalah lah. Kemudian bila Islam jatuh selepas zaman kajian Osmaniyah Turki, jadi ada orang Islam duk mikir cara macam Datuk Mu kata tadi. Duk mikir cara Umayyah, cara Abbasiyah zaman mewah. Jadi akhirnya dia baca ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan benda itu berlaku apabila orang dalam tamadun Islam yang begitu luas dia sepik kepada politik Islam saja. Maka marilah istilah jahiliyah, marilah istilah uluhiyah, marilah istilah hakimiyah. Jadi duk balah bab tu dibicarkan oleh Maududi, dibicarkan oleh Syed Qutb dalam kondisi masyarakat dia, keadaan dia kita faham. Itu adalah ijtihad politik. Dan ijtihad politik ini adalah ijtihad fiqh. Maka dia perkara porak. Bila perkara porak, taklah timbul soal kafir mempasik. Sebab itu ijtihad. Dan setiap ijtihad dia tu untuk dia, kita tak wajib pakai. Jadi buat tak faham agama ni, dia ingat jahiliyah, hakimiyah. Dia baca kitab Syed Qutb, dia baca Maududi tu, dia ingat dinu sabik. Datuk Mu kata tak boleh. Ya rigid lah agama. Jadi berlakulah begitu sehingga kata demokrasi ni tak betul dengan Islam, demokrasi ni macam-macam. Malaysia negara kafir lah. Jadi akhir mengkafir ke orang, menzalim ke orang, mempasik ke orang. Satu lagi Timur juga tadi. Mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia saja ahli sunnah wal jamaah. Sehingga nama persatuan dia pun nama Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang lain tu ahli sunnah wal jamaah. Padahal kalau kita tengok hadis tu. Hadis 71 Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Ni nak ayat yang banyaknya perpecahan. Sebab tu hadis ni dirayatan wa riwayatannya hadis muttarid. Hadis yang tak boleh nak pegang betul-betul. Tidak konsisten. Dan ini dibicarakan oleh ramai ulama-ulama lah. Yang terakhir ni Muhammad Imarah. Dia bicara hari ni panjang lebar. Dirayah pun tak boleh nak pegang. Riwayah pun tak nak pegang. Dia tak boleh lah. Aswaja nak kata orang lain tidak ada sunnah jamaah. Kemudian orang Wahabi marah saya tulis buku Ibn Taymiyah. Tak betul juga. Jadi cakap atas kejahilan ni. Quran kata wa ibadur rahman allazi akhir dia kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata orang Kelantan dia ke air lah pokok ni. Kalau ke air ada kemerah ya. Jadi kalau maqasid syariah ni kalau ikut sebenar ni dia boleh bawa pada keamanan sebenar. Patutnya. Ya. Aman. Ada soalan ni, Mikael Al-Muhammadi soalan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya bagaimana apa khabar Mikael? Doktor Muk kenal ni. Dia kata bagaimana hendak mengaplikasikan kaedah maqasid syariah menurut kaedah huruf di Malaysia dan relevankah lagi mazhab Syafi'i di Malaysia? Ini agak provokatif ni soalan ni. Tidak provokatif lah mana. Tak lagi Mazhab Syafi'i itu mazhab kita je pada zaman berzaman.
Rupanya yang kita waris sejak dulu apa tak relevannya. Ya. Mula-mula masuk dalam negara kita ni ialah mazhab Syiah, orang Syiah. Ya. Lama dah berkembang Syiah dalam negara kita ni. Sebab itulah tubik Nabi bercukur, cerita-cerita ni Muhammad Hanafiyah lah, macam-macam tu pakar tak semua. Itu semuanya cerita-cerita apa dia kita Jawi dia kan. Itu hak Syiah lah tu. Ya, betul. Kemudian satu masa marilah makhdum daripada Mekah tu. Dia ni amal mazhab Syafi'i. Maka orang kita tengok yang mazhab Syafi'i ni lembut macam orang kita. Lembut macam orang kita. Baik kita ambil hak ni, senang. Tertik, terning, apa semua sekali. Semayang. Semayang kan? Ustaz Wenji duduk Pakistan, tak ada kau orang semayang pergi ambil gapo-gapo tu. Belana. Belana lah, jalan lah. Saya di Mesir tu kan. Allahu Akbar. Tengok tukar daging tu, dia tengok baju putih dia tu ada darah kan. Dia tak konyol tu. Tu belamai je. Dia konyol tu. Betul ke tak betul? Betul lah mengikut mazhab dia. Jamil boleh. Lepas tu kalau di Mesir kan, kalau orang kering nombor telefon handset ni kan, dia ambil tu kan. Dia betul. Saya tengok tu dia depan Raudah. Di Raudah Mekah. Dia ada jawab. Dia ada mesej WhatsApp. Dia telefon. Tengok nak semaya tu. Boleh ke kita kata, bodoh. Tak mazhab dia. Cuma bagi orang Malaysia, orang Nusantara ni, yang paling sesuai sekali tertib terning. Cara tahiyat awal lagu ni, tahiyat akhir lagu ni, duduk tidak lagu ni, ialah mazhab Syafi'i. Sebab itu sesuai. Cuma, macam saya kata tadi lah, mazhab Syafi'i itu ada usuluhu, ada furu'uhu. Usul dia tadi ialah pelunggur tadi. Furu' tadi ialah tali tadi. Pelunggur siapa ni? Pelunggur Syafi'i. Tali siapa ni? Tali Syafi'i. Pada kita lah ni sepik weh. Ada orang datang nak pisau so keliling ni, pendek sikit tali. Dia pendek sikit. Walaupun dalam kitab tua, kitab lama kata, tali lembu ni kena ada 40 depa. Kalau tidak, dia tak kenyang makan. Masa tu rupuk kering. Kita lah ni rupuk hak kita tanam. Rupuk apa tu? Tali pendek sikit pun tak apa. Tu maksud sini tu. Jadi sebab tu, Imam Syafi'i menerima maqasidi dalam konteks ia memberi suatu kelonggaran kepada amalan-amalan yang ketat dalam mazhab dia. Sebab tu saya mengusulkan apa yang perlu kita kekalkan satu persatu ialah mazhab Syafi'i, usul Syafi'i. Metodologi Syafi'i itu kita kekalkan. Kalau kita nak tajdid macam mana pun, kita jangan tinggal metodologi mazhab Syafi'i, takut jadi pucabarang habis. Berasal kepada metodologi itulah kita tajdidkan mazhab Syafi'i untuk orang Nusantara. Sesuai dengan kita. Sebab kita terima mazhab Syafi'i dulu pun kerana dia nampak sesuai dengan kita. Tidak macam yang pada tu sebenarnya orang Saudi tu, makhdum tu, perangai dia lembut. Dia amal Syafi'i. Orang Iran ni kasar dah. Ya, betul. Kasar. Nampak tahu kan. Kasar, garang apa semua. Tak sesuai dengan kita. Sebab tu, bila kita tolak Syiah, jangan kita kata dia tu kafir, dia apa. Dia tidak sesuai dengan environment yang ada dalam masyarakat kita. Apa tak? Tak boleh kita nak ikut Khomeini punya revolusi, tak sesuai. Orang Melayu tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat. Betul. Orang Melayu ni, orang-orang ningrat, orang jenis apa semua sekarang kan, kita dengan secara lembut. Orang kata nak tapau orang pun gosok dulu baru pen tapak tu moi betul. Jadi jangan sentuh kedudukan mazhab Syafi'i, tetapi kita mesti kembangkan mazhab Syafi'i tadi. Macam rumpun pokok pisang tadi. Pokok pisang, hak buah dah tu tebal. Kemudian hak anak-anak tu suburkan. Kemudian kena cakur di belakang dia tu, apa semua sekali kena cakur, baru dia nak subur. Rumpun itu subur. Mazhab itu adalah rumpun, bukan satu. Kitab satu peribadi. Ibarat kata kitab lah.
Ya. Terai ada tu? Ha? Terai. Terai ada Dia Mikael. Tanya doktor tanya. Tanya Mikael ni. Dia Anak cucu kita juga lah. oh. Dia super orang Melayu. Orang Melayu ni kalau dia gomo, nak banding dengan Arab gomo, orang putih gomo. Orang Melayu ni dia bersilat tu penat dulu, nak boleh katak. Yalah. Oh jangan. Ada silat pulut kan ada? Oh betul. Silat pulut tu boleh bunuh orang tahu. Orang nampak silat, orang panggil silat apa ni? Silat tu lah, silat pulut tu tak? Boleh mati orang tu. Dia silat tu mati lah tu. Hebat deh. Ada soalan sini. Muhammad Hariri, Muhammad Hassan. Mohon pencerahan macam mana parti politik yang menggunakan Islam untuk kepentingan diri, kedudukan dan pangkat. Dr. Kamil. Oh, beringat ke Dr. Kamil, jangan kata kau orang lah. Ada ni. Dia kata parti politik guna Islam tapi kepentingan diri, kedudukan pangkat. Nanti Amo jawab dulu, Amo jawab. Jawab dulu. Sila Dr. Mahmud. Itu satu tuduhan yang kasar. Kita tak boleh nak kata kepada orang yang memperjuangkan Islam, parti mana pun, orang mana pun, awak telah menggunakan Islam untuk kepentingan diri. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu bertentangan dengan etika Islam. Ya. Islam kata husnudzan. Dalam kitab fiqh kan, kalau orang tu pakai kain, kemudian masuk dalam gua ayam. Lepas tu keluar tu, tak ada tai ayam, tak ada bau tai ayam. Boleh buat semaya ke dekat kain tu? Boleh. Ya. Apa sebab boleh? Kata Ustaz Tok Guru Haji Nikman dulu, husnudzan. Itu senjata Islam yang banyak. Jadi kita duk serang ni, orang yang tak tahu apa. Orang yang tak tahu apa, dia dakwa dia ni nak buat Islam tapi nampak jelas latar belakang dia tu tak betul dah. Tapi setakat kita boleh tabrir, kita boleh justify, okeylah tu. Macam mana Dr. Kamil? Setuju tu. Kalau tidak kita ambil lah dalam negara kita kan. Kita nak tak mana hak parti betul tak betul. UMNO yang 46 siapa betul? Ya. Payah tu nak kata tu. Payah. Apahnya apa ni? Amanah. Siapa betul? Apah dengan mana? Siapa betul? Mana dasar perjuangan tu betul berlaku, hak balah tu tak betul ya. Dr. Kamil ke mana? Zaman Nabi ke, zaman sahabat ke, orang dia baca Quran di masjid. Betul. Dia balas bab tajwid. Baca tajwid ni masak ni. Dia kata klik baca di rumah tu. Dia baca masjid, dia balas. Sampai ke situ. Maknanya benda ni kita kena kata belah pada ada lah. Dia masa zaman sekarang ni orang cuba mewajibkan pandangan dia kepada orang lain. Saya ambil contoh dah. Contoh ni benda ekstrim berlaku dalam masyarakat kita. Ada orang perempuan suka nak pakai nikah. Nak pakai tutup muka. Kodah. Tutup muka ni kita tengok ulama-ulama muktabar. Dia kata harus pakai lah. Tak boleh pakai lah. Masalah bila dia pakai, dia kata orang yang tak pakai tak ikut Islam. Tidak cukup warak. Tidak cukup apa. Ya dia yang pakai dia betul. Pasal dia baru tengok orang Saudi pakai. Jadi benda ni, dia bila benda tu harus, nak pakai lah. Tapi jangan paksa orang lain pakai macam kita. Nak masuk parti A ke, parti B ke, parti C ya. Penting satu niat. Niat tu di mana? Niat dia tu. Lepas tu yang kedua, dia carilah wasilah jalan yang betul. Jangan tu pergi, orang kata al-ghayah tu baru wasilah pula. Balik kepada guna kaedah rasuah ke, guna kaedah macam-macam ke untuk nak benar. Sebab negara kita pun jadi berlaku pembunuhan kerana politik. Itu tak boleh. Jadi benda-benda ni kita kena faham betul-betul dan jangan selupar mulut lah.
Duk berdoa kepada orang dan sebagainya. Sebab niat tu di sisi Tuhan. Dia masalah politik ni, Dr. Kamil. Sekelak mulut ni ramah sebenarnya. Pasal dia tak belajar beradab-adab, berakhlak-akhlak Islam tu. Dia langgar adab, dia langgar akhlak. Jadi mana Islam dia tu? Sedangkan hadis Nabi, selamatkanlah lidah kita, tangan kita daripada darah orang Islam, daripada maruah orang Islam. Dan itu semua jadikan kita pastinya. Yang mengatur tu. Macam yang mengkapir ke orang, balik kita. Yang mempasik ke orang, yang membidah ke orang. Jadi kita belajar sikit ilmu apa ni, ilmu berok. Agama dia kata sabar. Nabi kata kan, ulama kata, Nabi kata, dalam tubuh manusia ni, yang mudah sekali gelincir, bukan kaki, lidah. Berlaku banyak kegelinciran lidah di kalangan orang-orang politik dalam negara kita. Ya. Kerana tension. Ustaz Wenji tengok orang kita bahas dalam parlimen macam mana? Suka ke? Ada lah. Padik sikit pada zoo kan. Macam pasar. Macam melekit pasir putih. Sakit otak kan dah. Serabut perlu. Macam melekit pasir putih. Jadi kita cadang gini lah, supaya ahli-ahli parlimen kita ni, lepas balik pada parlimen tu, belum begitu Suhanak rekod betul-betul. Sepenuh. Tunjuk ke dia? Dah. Tunjuk ke dia balik? Balik dia tengok. Balik tengok, lepas tu esok pergi pula parlimen. Lepas tu balik tengok pula. Saya rasa dengan cara tu kita boleh menyederhanakan. Saya rasa saya tengok paling baik sekali masa parlimen ni, hari pertama ke hari kedua nak luluskan bajet tu kan. Ya. Dengan tenang, dengan apa. So sudah agung nasihat baru lebih tenang. Kalau bermamuk judi ke, Kamil Majid ke, nasihat, tak ada guna. Atau siapa dia nasihat tak ada guna. Nak racun sendiri nasihat baru nak patuh. Jadi itu kena kritik lah. Parti mana pun serupa kan. Serupa. Serupa. Tu dah dengar apa Dr. Kamil dengan Dr. Mahmud dah oyak. Nak teringat apa Nabi kata al-muslimuna man salimal muslimuna bi yadihi wa lisan ni. Jadi anak mikir tu mungkin kita boleh tafsir ke salimal muslimuna bi yadihi wa lisan ni tu termasuk juga kafir korang. Tak kita kan kafir sama-sama sendiri. Kafir kau orang kata uduh, kau orang kata orang tu tak betul, kata orang tu bodoh. Jadi macam kita tengok dari parlimen tu seolah-olah tak ada betul. Dia ni kata betul, dia tu kata tak betul. Jadi hak mana betulnya? Ya. Ngepek sikit boleh dah. Sikit. Boleh ngepek secara umum lah, tidak tumpuk. Ini ada kita ni kalau ikut ni lagi 2 minit kan habis dah ni. Okey lagi, tak ada apa. Lagi. Ada orang tanya ni, Muhammad Haizan, Muhammad Rozi. Tapi dia tanya ni khusus pada Dr. Mahmud ni. Dia kata mohon penerangan tentang kaitan antara maslahah dan pelaksanaan fiqh berteraskan fiqh Malaysia. Fiqh Malaysia ni kalau tak silap Ana, Prof Mahmud ni idea dah. Asal-asal mula. Law ni saya peluah fiqh Malaysia tu kepada fiqh Nusantara. Pakai Indonesia mana kita gini? Baru ni saya pergi ke Jakarta, di mesyuarat dengan orang Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Saya tengok Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dia macam dulu dah. Lain Dah sudah berbaik-baik, dia sedar dah apa semua sekali kan. Ya. Jadi di mana sempadan antara Malaysia dengan Nusantara, dengan Indonesia, dengan Filipina, dengan apa? Tak ada. Kita dengan orang petani apa semua. Maka saya luaskan skop tu fiqh Nusantara. Jadi fiqh Nusantara ni satu daerah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang agak berbeza daripada masyarakat Arab. Ya. Kita ni orang lembut, orang berdisiplin kan, dengan cara kita. Orang Arab dah Ustaz Wan, macam orang Pakistan lah. Roti dia ada gemah atas tu kan. Lepas tu kita nak dia capok ke. Kalau kita bercapok agak maknanya lebih baik tak bagi dia capoknya. Jadi fiqh Nusantara ni
dia ada banyak kaitan dengan maqasidus syariah atas dasar bahawa maqasidus syariah telah jadi filternya. Ya. Satu sifat, satu hukum ni, adakah sesuai dengan keadaan persekitaran dalam masyarakat kita? Misalnya Nabi kata sekian. Nabi kata ginilah misalnya. Kena hijab semua, kaki, tangan, tutup semua. Kan tak? Ya. Ya. Illal kafain. Dia tak cerita rijlain. Illal kafain. Okey. Lepas tu, makcik ni nak pergi ceduk. Makcik tua dah 50 umur. Nak pergi ceduk. Nak pergi harap ni tak ada Ceduk pergi ni. tak ada lumpur, tak ada nak pergi pada pasir kan? Ya, ya. Boleh nak pakai stokin penuh-penuh. Ni makcik ni nak pergi ke lumpur, nak masuk dalam kapur tu, dalam payah tu dah. Nak pergi ceduk. Kena pakai stokin ke tidak? Itu cara kita mikir. Kita kata ni hak ni tak kena sebab tak kena dengan maqasidi. Ya. Dua kaki tu kemutu dengan sembahyang ke apa, siapa dia nak tengok kan? Ya. Itu maqasidinya lagu tu. Maka itulah kita cuba fikirkan satu bentuk pendekatan hukum yang sesuai dengan persekitaran kita dan zaman dulu pun ada fiqh Makkah. Ada nama dia, fiqhul Madinah, fiqhul Syam, fiqhul Iraq. Malah ada fiqhul Kufah, fiqhul Basrah. Betul. Fiqh Baghdad. Jadi ini maknanya masing-masing mazhab tu banyak juga berasaskan kepada persekitaran. Imam Syafi'i masa dia mula-mula dulu dia duduk di Baghdad, kau Qadim. Bila dia ke Mesir, persekitaran lain, kau Yadid. Jadi maqasid syariahnya benda yang macam pelincir yang boleh buat adjustment. Sama ada hukum ni sesuai atau tidak dengan persekitaran. Itulah. Ada kaitan rapat lah. Datuk Kamil, tak ada komen? Saya last sekali saya nak sebut satu lah. Lafik maqasidi terutama zaman sekarang ni. Walaupun kata hifzul ma tu ya hujung dah. Tapi hifzul ma ni kita kena bagi penerangan dan pencerahan juga. Sebab orang kita banyak terlibat dengan riba lah. Terlibat dengan scammer lah sekarang ni. Kalau tak lafik maqasidi lah. Nak cepat kaya. Lepas tu masuk pelaburan entah. Padahal kita di sini tabung haji dah ada, PNB dah ada, macam-macam kerajaan dah buat. Dia cari hak tu juga, cepat kaya tu. Pok Metelo juga. Lepas tu macam-macam. Lepas akhir kemarin saya tengok sampai pencing. Kena tipu 100,000 lebih. Sial lah. Orang dah tua dah, umur 70 dah. Duit habis pencing. Pasal mungkin dia nak cepat kaya ke apa-apa. Kaya wak gapo tua dah. Jadi inilah. Fiqh maqasidi yang kena dia ajar juga. Jadi bab apa gora tak gora ni. Duk sibuk sekarang ni macam-macam lah. Macam-macam cerita lah sekarang ni. Kita pun tak tengok ayat dah. Duit digital lah, duit Bitcoin lah, macam-macam. Jadi kena dengar dia tu. Mufti-mufti, ulama kita buat petua macam mana. Dia pakai jelung nak kaya cepat. Akhir habis. Modal pun habis. Kita dah miskin dah. Kalau tengok pada soalan ni, banyak ni layan ni, pukul pagi tak habis lagi ni. Tapi anda rasa gini lah, pasal anda dengar ni, anda rasa banyak kali pula cara nak buat tajuk, nak bicara. Macam program ni sebut pasal Ibn Taymiyah. Ni, Dr. Muk kata pasal apa khilaf mazhab. Interaksi antara mazhab-mazhab nak tatbik dalam satu tempat. Anda rasa banyak kali ni. Cumanya hari ni anda dengar apa ni Dr. Kameng, ada Dr. Mahmud Oyak ni, anda dapat antara anda boleh sipu ni, Islam ni dia ajar kita ni adik bukan dalam skop besar rupanya. Tak? Adik ni tidak sikit lah. Rupanya besar tajuk adik dalam Islam ni. Sampai makan nasi pun tu ada tajuk adik dia juga. Apa tu pula? Masuk cedung tu pun ada tajuk adik juga. Ya, katakan macam cahaya matahari tadi. Dalam payah, pergi tengah padai, pergi dalam rumah, dia pergi. Tapi dengan cara yang sesuai. Ya. Lepas tu hak kedua tu, anda nampak ni hak Dr. Kamil nak royak tadi. Islam ni kalau dia mari, ambil dunia benar jadi kucalanan ni sebab cara kita faham Islam tak ada masalah. Tak gitu Dr. Tak? Yalah. Jadi anda dapat sipu lah daripada kita bincang. Rasa
Banyak lagi ni kalau Ana tengok pada soalan Patu Ana sendiri ni, terbuku dalam pemikiran nak tanya ni, banyak mana. Tapi rasa masa kita tak mengizinkan. Lepas ni format molek lah kita buat lagi. Itulah kita kena buat pecah-pecah tajuk kecil dulu. Sebanyak benda boleh bincang lagi ni. Jadi berasa mungkin sekat ni lah perbincangan kita pada malam ni, pada petang ni. InsyaAllah akan datang pula, dan minta maaf lah kepada kawan-kawan penonton sebab banyak benda, banyak soalan-soalan yang ditanya tak sempat kami nak layan semua. Dan insyaAllah lah, Ana pun rasa bila tengok tu, banyak benda Ana kena put note ni. Ana take note untuk nak bincang akan datang. Akan datang lah kita semula. Dan terima kasih semua, Dr. Mahmud dengan Dr. Kamil dan juga semua penonton. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah. Dan mungkin sekadar dulu perbincangan kita pada petang ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.